Baik, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 20 November ini sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata hari penamaan calon pada 8 November dan tarikh mengundi awal pada 16 November. Kita mahu fokus aspek kesihatan dalam PRN Melaka ini. Untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Penalisis Politik Universiti Malaya UM. Assalamualaikum, selamat tengah hari, Prof. Waalaikumsalam, Masih. Ya, apa khabar? Baik. Prof, pertama sekali ini bukan kali pertama PRN ataupun pilihan raya diadakan dalam era pandemik COVID-19. Malah kalau dilihat perincian setiap pilihan raya dalam International Idea, hampir kesemua memutuskan perkara yang sama, generik. Perlu kekalkan penjarakan sosial, penjarakan fizikal, elakkan kesesakan di pusat pengundian, sanitasi dan sebagainya. Pendapat Prof, pertama sekali, bagaimana pandangan Prof terhadap SOP yang digariskan SPR sewaktu mengumumkan tarikh berkaitan PRN Melaka baru-baru ini? Saya kira pengumuman SPR itu perlu lebih terperinci, perlu lebih detail lagi untuk persediaan kepada bukan saja kepada pengundi tapi juga untuk mana-mana parti yang bakal bertanding dan juga kepada petugas. Saya kira ini perkara yang perlu diutamakan dan perkara ini perlulah dikomunikasikan secara meluas kepada media, kepada pihak awam. Perkara ini penting untuk memastikan segala SOP yang ditetapkan itu akan diketahui, akan menimbulkan kesedaran dan akan juga dilaksanakan atau diterima baik oleh pengundi nanti ataupun para petugas agar masing-masing tidak berada dalam keadaan yang kekaburan. Jadi pengumuman tersebut seharusnya lebih terperinci, lebih menyuruh untuk pengangkatan semua, khususnya kepada pengundi atau pihak terlibat dalam PRN Negeri Melaka. Dan kalau kita lihat sekarang ini sekitar hampir 30 hari sebelum PRN Melaka ini, jadi ini pengumuman secara terperinci ini belum lagi dibuat. Saya kira tibalah masa SPR untuk bukan saja mengumumkan secara menyuruh tapi juga membuat semacam satu kempen pencerahan kepada masyarakat awam supaya mereka boleh membuat persediaan yang lebih awal secara mentally dan juga secara fizikal. Dan Prof, SPR sasar 70% keluar mengundi dan waktu dipanjangkan selama 30 minit iaitu sehingga 5.30 petang. Pendapat Prof, adakah ini memadai dengan jumlah pengundi berdaftar di seluruh Melaka? Ada juga yang berpendapat selain daripada satu hari pengundian itu dianjakkan kepada 2 ataupun 3 hari untuk yang belum lengkap vaksinasi, mungkin boleh melakukan undi secara pos dan sebagainya. Prof punya SOP, cadangan Prof bagaimana? Okey. Sebenarnya waktu pilihan raya itu boleh saja dilanjutkan lebih daripada 30 minit. Saya kira ia boleh dilakukan mengikut kategori umur. Barangkali kategori tua yang didahulukan, kurang diikuti kategori yang muda. Di situ saya kira fokus itu dapat dipastikan untuk memastikan semua pihak itu dapat difokuskan dengan lebih baik. Penambahan tersebut bukan sekadar perlu lebih 30 minit, saya kira perlu lebih daripada situ. Satu lagi, apabila pengalaman negara seperti Singapura, negara Jepun, Korea Selatan yang mengadakan pilihan raya dan mereka berjaya untuk memastikan peningkatan kes itu dapat diminimalkan ketika saat tersebut, mereka perlu mempelajari dan dikemukakan dalam konteks suasana terutamanya di Melaka ini. Jadi saya kira PRN Negeri Melaka ini saya kira satu percubaan untuk persediaan kepada PRU akan datang di segi SOP tersebut. Cumanya ia perlu mengambil daripada apa-apa kelemahan daripada PRN Negeri Sabah dan juga mengambil kelebihan yang ada daripada negara-negara luar dalam mengenalikan pilihan raya dan untuk jadikan landasan, untuk jadikan SOP yang lebih baik untuk PRN Melaka ini. Dan Prof, cakap mengenai pembabitan parti politik, kita sedia maklum jentera parti bertanding juga bertanggungjawab pastikan kelancaran perjalanan hari pengundian itu. Termasuk ada yang ambil inisiatif ambil dan hantar pengundi yang memerlukan bantuan untuk ke pusat mengundi.
Tetapi kita juga faham asas pilihan raya sekarang adalah untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Jadi sebenarnya kita tak bimbangkan hari mengundi kerana kita tahu SOP SPR akan keluarkan tak lama lagi. Cuma ketika berkempen sebenarnya Prof yang kita bimbangkan kerana aspek pemantauan itu dilihat ketika PRN Sabah amat-amat sukar untuk kita laksanakan. Kita juga dapat lihat tular video-video ketika parti-parti politik berkempen di PRN Sabah. Penjarakan fizikal tu boleh dikatakan gagal. Ya, memang untuk mendisiplinkan pihak parti malah pengundi atau penyokong mereka agak sukar dalam keadaan masing-masing pihak parti tertentu ingin merapatkan hubungan mereka dengan penyokong mereka, dengan bakal pengundi mereka. Namun saya kira itulah saya kata kesedaran awal, cetusan awal untuk pencerahan kepada juru kempen, orang parti politik dan juga pengundi itu perlu sentiasa diberikan peringatan mesra supaya dan berikan kesedaran supaya mereka dalam kegagahan mereka berkempen, dalam kegagahan mereka berjumpa dengan pemimpin idola mereka, SOP mereka mungkin terlanggar sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi saya kira inilah peranan media nasional, kemudian media sosial dan juga pihak parti itu sendiri untuk memastikan aspek disiplin diri ketika kempen tersebut perlu dilakukan dengan mematuhi SOP. Malah di satu peringkat, saya kira kempen bersemuka itu perlu dikurangkan. Keutamaan kepada kempen melalui media sosial itu perlu lebih diberikan perhatian. Sebab untuk mengelak berlakunya kekerapan aspek perjumpaan cara bersemuka itu. Dan Prof, ada pandangan kata biarlah jentera parti di Melaka sahaja uruskan PRN ini tanpa perlu jentera dari seluruh negara untuk elak kluster election. Pandangan Prof mengambil kira BN dan juga PN akan lancarkan jentera pada petang ni sebenarnya, Prof? Okey. Dalam konteks politik, walaupun PRN ini melibatkan Melaka, saya kira pihak-pihak di negeri lain, penyokong mereka, struktur dalam hierarki parti itu sudah pasti mereka juga mahu terlibat. Sama ada misalnya UMNO bukan saja melibatkan UMNO Melaka, tapi juga UMNO di negeri lain, UMNO daripada pusat dan sebagainya. Sama dengan pihak di segi pihak PH misalnya, masing-masing mahu datang untuk membantu. Cuma yang penting ini, pendekatan ini yang lebih kepada kesedaran tentang SOP tersebut. Sekiranya masyarakat kita lebih berdisiplin dan sedar akan pentingnya menjaga SOP itu, saya kira perkara untuk memastikan ancaman kesihatan kepada pengundi Melaka ini kita boleh selamatkan. Kita boleh hindarkan daripada peningkatan kes ataupun wabak ini merebak. Saya kira perlu ada disiplin diri, patuhi etika dan amalan yang baik sesuai dengan norma baru. Itulah saya kata tadi perlu dikomunikasikan kepada bukan saja parti politik tapi juga penyokong mereka supaya masing-masing sedar ketika ini masih lagi endemik COVID-19 dan kita perlu berhati-hati dalam soal ini sebab ia mengakibatkan soal nyawa, soal keselamatan dan juga untuk memastikan PRN negeri Melaka ini lebih selamat dari segi kesihatan dan lebih harmoni dalam konteks memastikan PRN ini berjalan lancar. Dan Prof, mungkinkah kita boleh jangkakan peratusan keluar mengundi akan jauh lebih kurang rendah manakala rakyat mungkin masih bimbang dengan risiko penularan? Saya kira ia bergantung pada sentimen semasa yang dimainkan oleh kedua-dua pihak, sama ada BN ataupun PH. Saya kira untuk kita menyangka undi akan turun naik, sama ada yang tu mengundi itu akan meningkat atau kurang, ia bergantung pada beberapa hari sebelum hari mengundi. Ketika itulah kita dapat lihat sejauh mana kedua-dua pihak ini menggunakan naratif itu dan naratif yang mereka bina itu diterima oleh rakyat. Misalnya ada isu yang menyebabkan kemarahan, kemuakan pengundi. Jadi apabila mereka gagal misalnya menangkis bahawa PRN ini disebabkan oleh masalah dalam UMNO sendiri misalnya. Mungkin penyokong UMNO daripada luar, pengundi UMNO daripada luar Melaka itu mereka merasa tidak selesa dan tidak mahu balik mengundi. Lebih-lebih lagi kita dapat lihat bahawa
sekarang ini bila ada kos pengangkutan, isu ekonomi yang masih lagi dalam pemulihan, ramai rakyat kita masih lagi berkira-kira atau langkah berjimat-cermat untuk mengelak perjalanan jauh, untuk memastikan dasar jimat cermat itu dalam suasana ekonomi yang tidak menentu. Ataupun boleh juga apabila PH misalkan melakukan satu kempen tentang bahawa tindakan ini mengadakan PRN Negeri Melaka ini adalah kurang tepat yang ditentukan oleh pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka dan perlu tunjukkan protes tersebut dalam bentuk undi. Sekiranya naratif ini dimainkan, barangkali undi untuk pihak PH pula boleh meningkat. Jadi ia bergantung kepada apa isu yang berlaku beberapa hari ataupun sentimen sebelum hari pengundian itu berlangsung. Okey, baik. Terima kasih Pengarah Politik Universiti Malaya UM, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi atas perkongsian berkaitan dengan SOP PRN Melaka yang telah pun ataupun diumumkan nanti oleh pihak SPR untuk kita perincikan kepada semua rakyat Melaka.